Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini buktinya ahli-ahli parlimen PAS pembangkang bertindak lebih cepat daripada kebijaksanaan. Mereka nih kalau ada peluang mereka akan tunggang tanpa berpikir panjang, tanpa buat siasatan. Bukankah sekarang ini di ujung jari maklumat ada, ChatGPT ada, Google ada, semua ada. Tapi biasalah, ahli-ahli parlimen khususnya daripada parti PAS jarang sekali menggunakan perkhidmatan itu. Mereka lebih suka fitnah dulu baru minta maaf, malukan orang dulu baru minta maaf. Terkini perbuatan ahli parlimen PAS ini yang amat memalukan ialah apabila menuduh Anwar Ibrahim menggunakan baju batik daripada Indonesia. Dalam hantaran di Facebook, Ahmad Amzad Hashim menyatakan bahawa Perdana Menteri dalam membentangkan rancangan Malaysia ke-13 di Dewan Rakyat sepatutnya lebih hati-hati memilih pakaian yang bersesuaian. Sementara telah dalam peristiwa yang penting ini, kata beliau, tujuan pemakaian baju batik pada hari Khamis adalah untuk menonjolkan batik Malaysia sebagai warisan dan identiti bangsa. Kata beliau, mengapa beliau memilih pakai corak batik Indonesia? Wah, Ahmad Amzad cuba bertindak bijaksana, paling pintarlah di muka bumi. Kononnya berpintar-pintarlah dia. Rupa-rupanya dia tersalah langkah, memalukan diri sendiri. Dengan kata lain, seperti netizen kata, dia ambil tai letak di muka sendiri. Karena tanpa dia ketahui, tindakan beliau itu telah pun memalukan diri sendiri, telah pun menonjolkan kelemahan diri sendiri, telah menonjolkan ketidakcekapan beliau sebagai ahli parlimen. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar "Kami benci kebodohan". Sebelum itu, saya perkenalkan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transovector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah. Secara umum dan ringkasnya, kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit karena imun badan kita yang bodoh. Apabila imun badan kita juga terlalu bertindak balas sehingga menjadi bodoh dan juga mengganas dalam tubuh badan kita, kita juga kena masalah kesehatan. Tapi dengan adanya terapi imun ini, mendidik dan mengajar imun badan kita menjadi bijaksana dan kuat, kita sembuh daripada semua jenis penyakit dan kita juga mendapat manfaatnya. Dapatkan segera produk ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan di Malaysia. Penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran dan juga halal. Dapatkannya sekarang, mungkin ini jawaban kepada doa Anda selama ini. Saudara, ahli parlimen PAS ini benar-benar tidak mengerti, tidak memahami apa yang beliau buat. Cuba menunggang apa saja yang ada. Betul-betul apa saja yang cuba boleh ditunggang. Dia ingat dia mampu memalukan Anwar, memalukan Anwar. Rupa-rupanya, kata netizen, ahli parlimen ini bertindak di luar kawalan kebijaksanaan sehingga memalukan diri sendiri. Apa yang sebenarnya Anwar Ibrahim pakai pada baju hari ini ialah batik yang dihasilkan oleh anak watan Malaysia yang bernama Bujin Batik. Bujin Batik mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana memakai baju batik hasil karya beliau pada sesi pembentangan RM ke-13 di Parlimen hari ini. Akhirnya apa yang terjadi? Ahli parlimen daripada PAS ini akhirnya terpaksa menarik semula, menjilat semula ludah di muka sendiri. Apabila beliau telah pun memohon maaf atas kekilafan menuduh Perdana Menteri memakai baju batik Indonesia. Ahli Parlimen Kuala Terengganu, Datuk Ahmad Amzad Hashim membuat permohonan maaf kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mendakwa Perdana Menteri mengenakan baju batik Indonesia berbanding batik tempatan. Dalam satu hantaran di Facebook, wakil rakyat pembangkang itu berkata dia mengakui khilafnya dan telah memadamkan hantaran yang mempertikaikan pilihan corak batik Perdana Menteri.
Beliau berkata, teguran awal yang diberikan kepada Anwar adalah kerana ada beberapa usahawan batik menyatakan rasa terkilan kerana Perdana Menteri tidak menggunakan corak batik Malaysia. Tengok tu, dia mula persalahkan orang lain. Dia mula jadikan orang lain sebagai alasan, padahal diri sendiri yang hantar di Facebook. Tiada siapapun yang mengarahkan engkau post dalam Facebook sendiri. Dalam hantaran tersebut, beliau kata, saya telah padamkan posting ringkas saya ketika mengikuti RMK 13 tadi, yang sebenarnya menganggap teguran kecil sahaja setelah beberapa usahawan batik menyatakan terkilan bukan corak batik Malaysia. Saya tidak akan pertahankan khilaf saya dan hanya sedar sebentar tadi dimaklumkan pegawai saya kerana saya dalam kenderaan sepanjang perjalanan dari KL kembali ke Kuala Terengganu tidak mengikuti perkembangan posting tersebut, katanya. Yang ini memang salah saya dan perlu saya betulkan segera. Terima kasih semua atas yang berikan teguran, katanya. Ada netizen kata, itulah, ini kali kedua ahli Parlimen PAS memadam hantaran di Facebook. Maknanya, mereka ini memang biasa buat, selalu silap, baru buang. Tabur dulu, baru tu tarik. Tapi macam mana lah kan? Ramai orang yang telah tertipu, ramai orang yang telah terpengaruh, lebih-lebih lagi kepada paci-paci, maci-maci, nenek, atuk yang menonton posting Facebook itu, mereka akan percaya dan sukar untuk menutup lagi kepercayaan itu. Itulah masalahnya, bukan pasal silap atau tidak, bukan pasal boleh mohon maaf atau tidak, tapi berapa ratus ribukah yang sudah terpengaruh, yang sudah termakan hasutan tersebut. Ini yang perlu dipersoalkan. Mereka perlu tahu perkara itu. Selain daripada itu, YB ini juga menyatakan kepada yang amat berhormat Perdana Menteri, saya minta maaf. Niat saya hanyalah memberikan pandangan kerana sebagai wakil rakyat Terengganu yang sentiasa bergaul dengan ramai pengusaha batik Malaysia, antara isu yang selalu dibangkitkan adalah tentang nasib industri batik Malaysia, katanya. Pohon maaf sekali lagi dengan hormatnya, ujar dia di Facebook. Terdahulu beliau telah memuat naik hantaran supaya Perdana Menteri berhati-hati memilih pakaian yang bersesuaian kerana dakwanya corak batik yang digunakan Anwar adalah batik Indonesia. Pun begitu, seorang pengusaha batik telah menepis dakwaan dilemparkan MP PAS berkenaan menjelaskan bahawa batik digunakan Anwar adalah batik dari Kelantan dan hasil dari kedainya sendiri. Alamak, ini betul-betul memalukan tahap gaban lah kan. Terpaksa jilat ludah sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Malam ini saya nak kongsi dengan Anda semua. Inilah buktinya bahawa Mahathir benar-benar amat mahu berkuasa di Malaysia. Beliau tidak senang dengan siapapun Perdana Menteri yang dilantik selepas beliau. Apa yang lebih menarik ialah tindakan Tun Mahathir yang pilih-pilih bulu. Ada yang mengatakan bahawa ini juga bukti betapa diktatornya Mahathir. Saya pun tak pasti sejauh mana dakwaan itu. Tetapi apa yang kita lihat, bukti menunjukkan bahawa Mahathir memang tidak dapat menerima sesiapapun pengganti beliau sebagai Perdana Menteri. Ada yang menjangkakan bahawa Mahathir mungkin hanya mahu setuju orang itu bagus memerintah kalau ikut teluding jari beliau. Hanya ikut arahan pengaruh Tun Mahathir, barulah itu orang yang bagus memerintah. Hari ini kita digemparkan dengan arahan terkini Mahathir kepada Anwar Ibrahim. Dia mengarahkan supaya Anwar Ibrahim bubar parlimen. Tapi nampaknya Mahathir lupa dia tidak lagi relevan dan tidak akan sama sekali didengari oleh Anwar. Saya yakin beliau akan kecewa sampai melutut. Beliau tidak akan ada lagi harapan langsung. Apabila pendapat Anda tentang dakwaan netizen menyatakan bahawa Mahathir memang tidak relevan lagi? Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, saya perkenalkan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%
Secara umum dan ringkasnya, terapi imun ini mendidik dan menguatkan daya imun badan kita. Dan secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, kita kena penyakit sukar untuk sembuh dan kita merana seumur hidup. Tapi dengan imun badan yang meningkat, dididik menjadi bijaksana, kita jadi sembuh daripada penyakit karena imun badan kita bertindak seperti sekumpulan askar dan dokter yang merawat kita daripada dalam. Dapatkan produk yang hebat ini melalui nomor telepon yang tertera. Ingat, produk ini lulus KKM dan diperakui halal, juga diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Mungkin ini jawaban kepada doa Anda selama ini untuk mendapatkan kesehatan yang berkekalan dan dipulihkan. Saudara, inilah bukti betapa Mahathir betul-betul tidak lagi relevan. Inilah bukti bahwa Mahathir hanya suka Perdana Menteri yang ada di telunjuk beliau. Ini adalah buktinya. Pada tahun 2020, saudara-saudara sekalian, buktinya ialah apabila siapa saja Perdana Menteri yang dilantik selepas Mahathir akan ditolak oleh Mahathir kalau tidak seturut kehendak beliau. Apa yang Mahathir mau sebenarnya? Adakah dia mahu Perdana Menteri itu atas boneka semata-mata? Pada tahun 2008, ketika itu adalah Perdana Menteri adalah Abdullah Ahmad Badawi. Apa yang berlaku ialah Mahathir tetap mengarahkan, mencadangkan Abdullah meletakkan jawatan dan menambah beliau tersilap melantik beliau. Mahathir tidak suka. Seterusnya, apabila Najib menjadi Perdana Menteri yang keenam, Mahathir turut mengarahkan supaya Najib letak jawatan dan beliau kata secara terbuka mendesak Najib letak jawatan. Pada Perdana Menteri yang ketujuh, apabila Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri yang ketujuh kali kedua, akhirnya semua orang yang diarah letak jawatan, Mahathir juga turut letak jawatan. Ada yang menyatakan inilah hukum karma tertinggi untuk Mahathir. Dia terpaksa letak jawatan karena kehilangan sokongan menurut Mahathir. Namun ada netizen menyatakan bahwa sebenarnya Tun Mahathir letak jawatan kerana tidak mahu memberi peluang laluan kepada Anwar menjadi Perdana Menteri. Selepas beliau letak jawatan, digantikan melalui langkah Sheraton oleh Muhyiddin Yassin. Namun apa yang berlaku, Mahathir juga tidak setuju dengan Muhyiddin. Pada 7 Januari 2021, Mahathir mengarahkan Muhyiddin letak jawatan. Ini pada 2021 selepas langkah Sheraton. Tapi yang herannya, Mahathir kini bersama dengan orang yang menjadi pemimpin Perikatan Nasional, bersama-sama beliau bekerjasama pula menjatuhkan Anwar. Saya nak tanya satu soalan. Kalau Muhyiddin jadi Perdana Menteri, adakah terjamin Mahathir akan suka lagi atau dia juga tidak mahu lagi? Lalu siapa saja yang dia mahu? Dirinya sendiri. Manakala pada tahun 2020 ketika itu Perdana Menteri adalah pada tahun 2021 Muhyiddin juga diarah letak jawatan. Nasihat daripada Mahathir. Dan pada tahun 2022 Perdana Menteri yang menggantikan Muhyiddin selepas Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan ialah Ismail Sabri Yaakob, pengerusi penaja Gerakan Tanah Air Pejuang GTA, yang berkata juga bahwa individu lain perlu menggantikan Ismail Sabri. Ini pun dia tak suka. Dan kini selepas 25 tahun, Dr. Mahathir pula mahu turun demo desak Anwar letak jawatan. Tapi malangnya, dalam semua orang yang menjadi Perdana Menteri, satu-satunya Perdana Menteri yang Mahathir tidak berjaya jatuhkan, mengarahkan letak jawatan ialah Anwar. Agak pada pendapat Anda, kenapa dan adakah Mahathir mampu melakukannya? Saya menjangkakan Mahathir memang tidak akan berjaya sama sekali. Itu sebabnya beliau amat berduka cita apabila mengetahui Anwar Ibrahim akhirnya jadi Perdana Menteri.
Banyak benda yang sebenarnya Mahathir takut. Mungkin dia takut, mungkin dia risau. Terkini, Anwar Ibrahim membongkar lagi tentang kekayaan-kekayaan anak beranak yang menurut Anwar maha kaya. Siapakah yang dimaksudkannya? Anda mungkin tahu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.